Kita tidak kekurangan data tentang perawi-perawi. Perawi-perawi kekurangan data ialah perawi majul. Mengambil risiko terhadap mereka dianggap sesuatu yang lemah. Lihat, mungkin di antara mereka ini ada perawi yang boleh dipercayai. Melalui analisis teks, kita biasanya dapati mereka ini boleh dipercayai. Kita tidak ambil risiko itu dan tidak meriwayatkan dari mereka. Ahli hadis tidak cari perawi tanpa kesilapan kerana itu tidak wujud. Malah, kemudian ada kecacatan yang telah disistemkan yang kita panggil mita ainara, iaitu kecacatan yang menyebabkan kita meninggalkan atau mengkritik perawi. Salah satunya Su'ai HFZ, kelemahan ingatan. Di sini, kita katakan bukan bermaksud dia tak pernah silap, tetapi kesilapannya lebih banyak daripada riwayat-riwayatnya yang tepat. Saya berpendapat begini, adakah riwayat daripada seorang perawi yang tidak boleh dipercayai itu berbaloi untuk kita ambil kira? Saya melihat ini. Ada satu lagi masalah. Katakanlah kita ambil kira semuanya. Jadi, apa perlu kita buat jika berlaku percanggahan? Maksudnya, riwayat perawi lemah bercanggah dengan riwayat perawi dipercayai. Tapi riwayat perawi lemah ada lebih maklumat. Apa patut kita buat? Istanbul. Salam sejahtera dari Okulu, para penonton. Hari ini kita akan bincang ilmu hadis, khususnya isu kebolehpercayaan hadis. Tetamu kita hari ini ialah Dr. Fatma KZL, pensyarah kanan. Selamat datang, Ustazah. Apa khabar? Sihat. Anda sihat? Terima kasih banyak. Ustazah, hari ini kami ingin berbincang tentang ilmu hadis. Kami ingin membincangkan isu kebolehpercayaan hadis kerana ini isu sering diperdebatkan. Bagaimana kita boleh mempercayai hadis dan apakah kaedah yang perlu diikuti? Kami ingin mulakan perbincangan dengan isu ini. Jika Ustazah setuju, kita boleh mulakan begini. Bagaimana kebolehpercayaan hadis dapat dipastikan pendapat Ustazah? Sekarang, seperti anda sebutkan, isu penentuan kebolehpercayaan hadis memainkan peranan sangat penting dalam kehidupan umat Islam. Mengenai keaslian Al-Quran, tidak ada perdebatan atau persoalan dalam fikiran. Sebab itu, semua isu kita berpusat kepada hadis. Dalam semua perdebatan, perbezaan antara aliran-aliran yang berbeza, seperti golongan moden dan sebagainya. Golongan tradisionalis pun, mereka juga berpegang kepada hadis. Jadi, kebolehpercayaan hadis memang satu isu yang penting. Tapi di sini, kita perlu buat satu perbezaan. Sebenarnya, dalam hampir semua bidang ilmu Islam, kita buat perbezaan yang sama. Bagi mereka yang tiada latar belakang ilmu Islam, bagaimana mereka nak tentukan kebolehpercayaan hadis? Mereka yang ada latar belakang ilmu Islam, walaupun hanya sepakat ijazah sarjana muda tak cukup, tapi mereka tahu teori kritikan hadis dan pernah buat aplikasi praktikalnya. Bagaimana cara mereka berpegang atau bertindak? Kita perlu bezakan kedua golongan. Kalau tidak, mengharapkan kritikan hadis secara profesional daripada mereka yang tiada latar belakang ilmu Islam adalah tidak wajar. Inilah masalah besar yang kita hadapi pada zaman moden ini. Sebenarnya kedua-dua pihak saling mengkritik antara satu sama lain. Mereka yang berpendidikan memberikan kritikan dari sudut berbeza, seolah-olah berkata, kami pakar dalam bidang ini. Sementara itu, mereka yang berlatar belakangkan madrasah atau melalui pendidikan tradisional pula mengkritik dengan cara berbeza. Sebenarnya, kedua pihak mempunyai perspektif berbeza terhadap satu sama lain. Saya faham perkara ini. Contohnya, mereka yang mendapat pendidikan madrasah mungkin telah mempelajari usul hadis klasik. Tetapi, teknik kritikan hadis klasik bukanlah sesuatu yang boleh dilakukan hanya dengan mempelajari usul kerana usul hanya memberikan anda kaedah dan istilah. Itu adalah bahagian teori, tetapi apabila anda masuk ke dalam amali, terdapat banyak perincian. Biasanya, kita letakkan perkara ini di bawah tajuk ilmu ilal, atau ia tidak semestinya berkaitan dengan ilat sahaja. Tetapi, ada beberapa pengalaman yang anda pelajari semasa dalam amalan. Malah, ulama hadis memanggilnya sebagai melik. Mereka sering membuat perumpamaan yang baik, seperti membandingkan ahli hadis yang baik dengan tukang emas, dan kami ceritakan ini kepada pelajar. Iaitu, seperti dapat mengenal pasti sama ada sesuatu itu emas atau tidak hanya dengan melihatnya. Kalau tidak, sekadar usul sahaja, sebab itu saya kata. Contohnya, bukan hanya pelajar madrasah, malah pelajar lulusan Fakulti Pengajian Islam, saya juga selalu ingatkan pelajar saya janganlah kamu mengkritik hadis sesuka hati. Kerana perkara ini ada tahap-tahapnya.
melakukan tahrij hadis, menganalisis sesuatu hadis. Saya di tahap ini sekarang, maksudnya sedang analisis isnad dan matan hadis. Maksudnya, saya memang terlibat dalam pengkritikan hadis. Tapi bila orang tanya saya tentang hadis, saya tetap kata saya perlu kaji dulu. Sebab itu saya bezakan dua perkara ini. Tapi ini bukan bermaksud begitu. Seseorang yang tak belajar ilahiyat mendalam, adakah dia takkan ada pandangan tentang hadis? Dia akan ada. Tapi cadangan saya, maksudnya cara lama, adalah untuk membaca hadis bersama guru-guru. Mungkin hari ini perkara itu agak sukar untuk dilakukan. Tapi sekarang, seperti di sini, banyak kelas boleh diakses melalui saluran media sosial dan YouTube. Selain itu, para akademik memang memberikan usaha yang serius terhadap hadis. Sebagai contoh, ada satu projek yang dipanggil Hadis lil Islam di mana ramai akademik terlibat dan bekerjasama. Projek ini mengumpulkan hadis-hadis yang sahih, boleh dipercayai dan berkaitan dengan hampir setiap aspek kehidupan. Sumber-sumber seperti ini boleh dirujuk. Kadang-kadang, memang agama adalah bidang yang dekat dengan kita semua. Tetapi ada juga bahagian yang memerlukan kepakaran. Maksud saya, ini bukan bahasa merendahkan. Contoh, bila doktor beri ubat, anda tak boleh kata, saya makan ubat ini, ia berkesan, jadi awak pun makan. Betul tak? Setiap orang ada syarat dan keadaan tersendiri. Fiqh pun begitu, hadis juga sama. Setiap satunya perlu dinilai secara berasingan. Sebab itu, saya lebih mengesyorkan untuk merujuk kepada ahli akademik hadis atau buku-buku yang mereka tulis. Tetapi, kalau anda tanya bagaimana kita menentukan kesahihan sesuatu hadis, sebagai seorang ahli hadis, apakah proses yang kami ikuti? Apa yang dilakukan ulama hadis abad kedua, kita juga lakukan. Apabila ditanya tentang hadis, kami kumpulkan semua sumber yang meriwayatkannya. Kami kumpulkan semua sumber dan akhirnya kami buat satu salasilah hadis. Kami panggil ini skema isnad. Kalau diibaratkan seperti sebatang pokok, siapa yang telah meriwayatkan hadis ini dari zaman Rasulullah sampai ke hari ini, tak berhenti situ. Selepas itu, kita ada maklumat biografi tentang para perawi yang meriwayatkan hadis tersebut. Sebenarnya, kita sudah masuk ke peringkat kedua. Di sini pula, isu kebolehpercayaan para perawi. Sebab isu kebolehpercayaan para perawi benar. Kebolehpercayaan hadis berkait rapat langsung. Kita tak boleh buat ni saya jelaskan. Kita buka hadis, kita buka buku. Teksnya nampak sangat indah. Banyak riwayat seperti ini berlega di media sosial. Guru kami kata Nabi melakukan perkara berikut. Ini sangat berisiko sebab hanya kerana kandungan sesuatu kata itu indah, tidak bermakna ia benar-benar diucapkan oleh Rasulullah. Yang penting bagi kita ialah rantai perawi antara kita dengan Rasulullah. Berapa ramai yang meriwayatkan perkara ini? Setiap peringkat yang dimaksudkan ialah generasi sahabat, murid-murid sahabat dan murid-murid selepas itu. Individu ini boleh dipercayai atau tidak. Apa penglibatan mereka dengan hadis, kadang-kadang perkara ini berlaku. Jadi, macam mana anda dapat semua maklumat ini? Orang rasa pelik, tapi skim kehalusan ilmu hadis. Kitab Rijal sudah mula disusun sejak zaman awal dan maklumat tentang para perawi memang ada dalam tangan kita. Maksudnya, kita tidak ada masalah kekurangan data. Lihat, bagi saya ini sangat penting. Biasanya, mungkin orang ramai tidak tahu tentang perkara ini. Kita memang tidak ada masalah kekurangan data tentang para perawi. Perawi yang kekurangan data dipanggil perawi majul. Kita tidak ambil risiko dengan mereka dan anggap mereka sebagai perawi lemah. Walaupun mungkin di antara mereka ada yang boleh dipercayai dan sebenarnya melalui analisis matan, kita dapati kebanyakannya memang boleh dipercayai. Tapi kita tetap tak ambil risiko dan tidak menerima riwayat daripada mereka. Sekarang saya minta perbandingan dari anda. Ada isu yang kita bincang sebelum ini. Seperti kaedah pendekatan menyeluruh contohnya. Kita bincang perkara ini dengan Ustaz Mihmid APDN. Sekarang anda bercakap tentang kaedah berbeza. Bukan saya nak tanya kaedah mana lebih betul atau sebagainya. Kaedah yang digunakan di situ bukanlah untuk menilai sama ada semua perawi atau semua hadis itu sahih atau tidak, atau sama ada ia benar-benar riwayat atau tidak, tetapi mengambil semuanya dan membina satu kesatuan berdasarkan yang ada unsur kebenaran. Manakala anda pula berpendapat bahawa kita tidak sepatutnya mengambil risiko dan perlu menapi sepenuhnya yang tidak boleh dipercayai, hanya meneruskan dengan yang benar-benar boleh dipercayai. Bagaimana anda melihat perbezaan antara dua kaedah ini?
Saya faham apa yang Ustaz cuba lakukan. Seperti anda katakan, satu lebih baik daripada yang lain. Kaedah yang saya sebutkan ini juga dipanggil kaedah Muarizlah, iaitu mengumpulkan isnad, membandingkan teks dan menggabungkannya. Tetapi kita tidak berhenti di situ. Selepas itu, kita hanya bergantung pada maklumat biografi perawi. Ustaz, dalam isu biografi perawi, kita membezarkan perawi-perawi matruk yang kita tinggalkan, yang kita tidak ambil hadisnya, perawi daif, perawi yang dipercayai. Beliau bukan penyokong membuat perbezaan ini. Seperti anda katakan, beliau lebih cenderung mengumpulkan semua riwayat. Masalah di sini ialah daripada seorang perawi lemah dan saya nyatakan kita tidak menolak setiap perawi lemah. Kelemahan ada tahap. Saya selalu ingatkan pelajar tentang ini dalam kelas. Ilmu hadis membahagi hadis kepada beberapa darjat. Kita membahagikan perawi kepada beberapa darjat dan juga lafaz cer dan tadil, lalu membuat keputusan mengikut topik. Contohnya, untuk perkara fadu atau isu halal haram, kita tidak mengambil hadis daripada perawi lemah, tetapi untuk isu kehidupan harian mungkin boleh diterima. Tetapi ada juga perawi lemah yang hadisnya tidak boleh diterima. Semuanya. Topik dikelaskan ikut darjat. Betul tu. Saya faham apa yang Ustaz maksudkan. Tapi saya berfikir begini. Adakah riwayat perawi yang tidak boleh dipercayai berbaloi untuk kita beri perhatian? Melihatnya dari sudut itu. Ada satu lagi masalah. Katakan kita ambil kira semuanya. Jadi, kalau berlaku percanggahan, apa patut kita buat? Maksudnya, riwayat perawi lemah bercanggah dengan riwayat perawi yang boleh dipercayai. Tetapi riwayat perawi yang lemah itu mengandungi lebih banyak maklumat. Dalam keadaan ini, apa patut kita buat? Saya tak pasti bagaimana Ustaz akan bertindak. Tapi bagi kami, begini. Dalam kehidupan seharian sama juga, saya selalu beri contoh pada pelajar. Contohnya, anda masuk kelas. Semua orang mencatat nota. Masa peperiksaan pertengahan, mereka bandingkan nota dan ada seorang pelajar sentiasa berbeza daripada yang lain. Dia tulis kurang atau salah. Dia tak cakap macam tu. Kawan-kawan lain sependapat berbeza dengan dia dan perkara ini berlaku berulang kali. Jadi selepas pengalaman ini, pada semester ketiga atau keempat, anda akan berhenti mengambil nota daripada pelajar itu. Begitu, majlis hadis mereka sama. Mereka dengar hadis daripada seorang pelajar pada masa yang berbeza-beza secara berterusan. Kemudian mereka bandingkan dengan pelajar lain dengar hadis sama daripada guru sama. Maksudnya, gelaran perawi lemah itu bukan diberikan secara sembarangan. Sebenarnya, apa yang kita lakukan hari ini juga telah dilakukan terhadap para perawi itu. Kerana mereka sering berbeza daripada rakan sebaya mereka atau ada melakukan beberapa kesilapan dalam kehidupan seharian. Jadi, adakah teks daripada perawi lemah itu berbaloi untuk diberi perhatian? Saya ada keraguan tentang perkara ini. Kedua, apabila saya melakukan analisis isnad dan teks, apa yang saya perhatikan adalah seperti berikut. Kadang-kadang perawi yang kita anggap majul, kadang pula yang kita gelar lemah. Misalnya bersama 4 rakan sebaya lain meriwayatkan daripada seorang guru. Dan apabila anda bandingkan teks mereka dengan 4 pelajaran itu, ada situasi di mana ia sangat mirip. Mungkin Ustaz mengambil kira situasi seperti ini ketika beliau berkata demikian. Namun begitu, kita tetap berhati-hati. Ilmu rijal juga bersikap berhati-hati dan jika perawi itu majul, hadisnya tidak diambil. Maksudnya, di sini ada unsur berhati-hati kerana agama penting. Saya nak beritahu bagaimana perkara Ustaz sebutkan boleh berlaku. Untuk ambil kira riwayat perawi lemah seperti disebut Ustaz, kita perlukan sesuatu seperti ini. Tetapi setakat ini, kita masih belum ada kajian seperti itu. Kita perlukan sistem di mana semua riwayat seorang perawi dikaji dan riwayat perawi lain yang juga meriwayatkan hadis itu. Mereka yang menyampaikan hadis dibandingkan bersama. Selepas itu kita akan berikan satu pekali kebolehpercayaan kepada perawi tersebut. Halis Ademi Hoca menyebut perkara ini tetapi belum dilaksanakan secara praktikal. Sebab ini adalah kajian yang sangat luas. Ia memerlukan kerjasama antara penulis perisian dan ahli hadis. Namun, pada tahap itu, contohnya seperti yang saya sebutkan tadi tentang perawi tidak dikenali itu yang sepadan dengan 4 perawi lain. Jika kita lihat perkara ini dalam semua riwayat perawi tidak dikenali, walaupun tiada maklumat cukup tentangnya, kita boleh katakan dia perawi boleh dipercayai. Tetapi sekarang, tiada data seperti itu. Saya juga rasa berisiko melakukan perkara ini berdasarkan hadis berdiri sendiri. Sebab kita masih belum boleh menggunakan kaedah seperti itu. Mungkin juga kerana kita belum ada teknologi yang sesuai.
Setakat ini, belum ada kerjasama antara pengatur cara dan ahli hadis. Usaha bermula dengan teknologi kecerdasan buatan. Tapi kita masih belum sampai ke tahap itu. Kita belum ada ensiklopedia perawi atau ensiklopedia yang membandingkan teks. Namun, jika pada tahap ini kita dapat membuat keputusan mengenai para perawi dan dapat mengesan bahawa perawi yang lemah masih selari dengan perawi yang kita anggap tika, maka mungkin pendekatan menyeluruh yang disebut Ustaz Mihmik itu boleh dipertimbangkan, iaitu kita boleh menerima hadis perawi lemah. Refleks ahli hadis adalah untuk berpegang kepada perawi yang boleh dipercayai. Sekarang, di sini anda telah menyebut beberapa peringkat. Kami sedang mencari konsistensi. Anda juga menyebut sama ada seseorang boleh dipercayai dari segi kehidupan peribadi serta margin kesilapan perawi. Maksudnya, sebenarnya kita bercakap tentang manusia dan setiap manusia ada margin kesilapan. Jadi, bagaimana sempadan ini dijaga? Sangat bagus. Kami selalu tekankan, ahli hadis tidak cari perawi sempurna kerana itu mustahil. Malah, kemudian terdapat kecacatan yang telah disistemkan yang kami panggil sebagai metain AR, iaitu kecacatan yang buat kita meninggalkan atau mengkritik perawi. Salah satunya ialah SUHFZ, kelemahan ingatan. Sebagai contoh, katakan begini, bukan bermaksud dia tidak melakukan kesilapan, tetapi kesilapannya tidak melebihi riwayat-riwayatnya yang tepat dan betul. Ahli hadis mengakui perawi boleh silap dan ada istilah khusus untuk ini, seperti syaz. Skim maksudnya, seorang perawi yang dipercayai tetapi bertentangan dengan perawi lain yang lebih dipercayai atau mungkin bertentangan dengan ramai perawi lain. Walaupun perawi itu dipercayai, kita tidak menerima hadis ini. Kita akui perawi yang dipercayai pun boleh silap, lupa dan kadang-kadang tersilap meriwayatkan. Pada pendapat saya ada satu masalah di sini. Saya tak pasti apakah kita tidak dapat menerangkan peringkat-peringkat ilmu hadis atau kita tidak cukup menyampaikannya. Orang ingat kita terlalu mudah menjatuhkan hukum ke atas hadis. Sebenarnya tidak begitu. Maksud saya, kajian kita terhadap perawi sangat terperinci. Walaupun seorang perawi dianggap tikah dan walaupun semua syarat pada sesuatu hadis dipenuhi, kita tidak terus menganggap hadis itu sahih. Kita juga melihat sama ada ia selari dengan sunnah atau tidak. Contohnya satu cabang ilmu kita panggil ilal, saya sebutkan sebentar tadi. Kita tahu walaupun sesuatu hadis nampak sahih pada zahirnya, ia masih boleh ada kecacatan tersembunyi. Sebab itu, saya rasa salah satu sebab ahli hadis reaktif dalam perbincangan hadis ialah kerana kita tahu semua peringkat ini, para ustaz akan membentuk reaksi terhadap orang yang terlalu mudah mengkritik dan menolak hadis. Sebenarnya ia bidang ilmu yang sangat teliti. Maksud saya tidak katakan hadis hanya tentang ketegasan, tetapi saya rasa ia bidang ilmu yang sangat teliti. Ya Ustaz, terutamanya dari sudut pandangan orang awam, sebenarnya jalan yang anda lalui sangat panjang dan penuh cabaran tetapi perkara ini tidak begitu sampai kepada lapisan masyarakat. Saya cakap begini kerana saya dalam golongan itu. Bukan ahli agama, bidang saya falsafah. Bila kita lihat pada ilmu hadis, kaedah penyelidikan anda di situ, jalan panjang itu, proses suka itu sebenarnya tidak begitu difahami. Mungkin kalau anda boleh ceritakan sedikit lagi tentang proses ini, ia akan jadi lebih jelas. Seperti anda katakan, anda bukan sekadar membezakan antara ini hadis sahih, ini bukan dan terus tinggalkan. Kepercayaan terhadap rawi di situ juga kepercayaan terhadap hadis itu sendiri melalui banyak peringkat. Boleh terangkan peringkatnya kita jelaskan lagi? Sebenarnya, yang pertama kami lakukan adalah mengumpulkan semua sumber hadis itu disebut. Ulama abad kedua juga mengumpulkan semua riwayat perawi yang meriwayatkan hadis. Proses yang sama, hanya kerana peluang yang kita ada berbeza. Kita kumpulkan semua riwayat dan kita buat dua jenis kajian tentang para perawi. Sejauh mana mereka boleh dipercayai dalam agama mereka? Adakah mereka melakukan dosa besar? Ada data tentang ini. Hari ini, bila kita lihat, contohnya seseorang jaga solat dengan siapa dia bergaul, mungkin pelik bila maklumat ini ditulis. Tapi bila kita lihat karya-karya abad kedua, kita juga ada data kehidupan agama para perawi. Dengan kumpulan mana mereka bergaul seperti jemaah hari ini. Dengan siapa mereka bergaul, siapa yang mereka duduk bersama, mereka tergolong dalam kumpulan mana, bagaimana pandangannya terhadap isu-isu agama. Ada juga maklumat kesempurnaan agama, sama ada dia konsisten solat. Ini penting. Keadilan. Dia pernah berbohong dalam hidup harian. Adakah dia seorang boleh dipercayai? Ada isu zab. Ini berkaitan dengan kecakapan ilmu. Maksudnya begini, adakah dia mempunyai kapasiti untuk benar-benar memahami apa yang dibaca atau didengarnya?
Berapa lama dia boleh menyimpan perkara yang dihafal? Kalau nak tahu macam mana mereka menilainya, mereka akan mendengar hadis daripada perawi itu pada waktu berbeza. Atau mungkin dia menulis hadis itu. Berapa lama dia boleh menyimpan bahan yang ditulisnya? Adakah dia meminjamkan bahan itu kepada orang lain? Kita ada butiran terperinci dalam literatur biografi Rachel. Contohnya, seseorang ke bandar. Semasa di sana, bukunya tidak dibawa. Jadi, hadis yang didengar daripada dia di bandar itu tidak begitu baik contohnya. Halus rinciannya. Sebenarnya, kisah hidup perawi seperti ini malah jika kita tidak tahu butiran tentang hidup perawi, kita akan menggelarnya perawi tidak dikenali. Seperti disebut kita tidak menerima riwayat daripada perawi tersebut. Tetapi secara umumnya perawi yang tidak dikenali adalah minoriti dan kita memang ada maklumat tentang kehidupan perawi. Kita tidak hanya berpuas hati dengan ini. Maksudnya, ada maklumat seperti ini tentang kebolehpercayaan perawi. Kita juga tidak berhenti setakat itu. Kemudian, seperti disebut tadi, kita bandingkan riwayat perawi. Misalnya mereka mendengar dari guru dan majlis yang sama. Tetapi adakah mereka menyampaikan perkara yang sama? Jika seseorang sering menyampaikan tidak lengkap, kita faham ada masalah ingatan. Jika seseorang sering bertentangan dengan rakan sebaya, kita juga faham ada masalah ingatan. Atau jika seseorang selalu selari dengan majoriti, ini menunjukkan ingatannya baik. Semua ini adalah kaedah yang kita gunakan untuk menilai kebolehpercayaan para perawi. Sudah tentu, perkara ini penting. Yang menjadikan sesuatu itu hadis ialah isnadnya. Apabila anda membuka kitab hadis, anda akan lihat dua perkara. Hadis terbahagi kepada dua bahagian. Nama-nama dan di bawahnya teks. Teks merujuk kepada kata-kata baginda, perbuatan baginda dan sebagainya. Nama-nama pula ialah orang yang menyampaikan hadis itu dari Rasulullah, dari generasi sahabat. Ini juga salah satu perkara yang kami kaji. Adakah orang ini benar-benar berhubung antara satu sama lain? Kita panggil ini ittisal. Maksudnya di sini, adakah mereka pernah bertemu sesama mereka? Adakah mereka pernah berada dalam majlis sama? Untuk itu, kita melihat kepada data berikut, di mana mereka dilahirkan, bandar mana yang mereka lawati, pada tahun berapa mereka meninggal dunia. Sebenarnya, analisis masa dan tempat juga diperlukan. Sekarang ia menjadi sesuatu yang lebih menyeluruh. Pada zaman mana dia hidup, maksudnya tahun berapa dia hidup, di mana dia dilahirkan dan dibesarkan, seperti menganalisis keseluruhan zaman itu. Cuba melihatnya dari sudut pandang lebih luas. Ahli hadis juga sejarawan kerana melakukan kerja sejarawan. Kata Ibn Hajar, setiap ahli hadis adalah sejarawan, tapi tidak semua sejarawan ahli hadis. Namun, ahli hadis mesti menjadi seorang sejarawan. Seperti yang anda katakan, pada zaman itu contohnya, katakanlah seorang perawi yang tidak pernah keluar dari Basrah, bagaimana dia boleh meriwayatkan daripada seorang guru yang tidak pernah keluar dari Madinah? Bila kita ada data-data ini, barulah kita faham bahawa ada seorang perawi yang terjatuh di antara sanad itu. Dan sebaik sahaja perawi itu terjatuh kalau kita bayangkan seperti pokok. Jika ada dahan yang patah dan dahan itu telah dicantumkan, kita boleh kesan cantuman itu. Maksudnya, ada seorang perawi yang sepatutnya tidak ada di situ. Seolah-olah dibuat cantuman. Ya pasti. Nampaknya ini memang satu bidang yang sangat halus dan memerlukan ketelitian yang tinggi. Ustaz, salah satu perkara yang sebenarnya sukar difahami pada masa kini ialah bagaimana pada zaman tradisional dahulu mereka boleh mencatat nota yang begitu terperinci, termasuk tentang amalan harian dan kehidupan seseorang serta bagaimana semua maklumat itu boleh direkod dan disampaikan. Dan kita meneruskan rantaian itu. Sambil melakukan penyelidikan sekarang, kita juga menggunakan kaedah moden pada masa yang sama. Kita memanfaatkan tradisi lama dan juga kaedah moden. Bagaimana hubungan kedua-duanya? Bagaimana anda menilai hubungan ini? Sebenarnya, mungkin lebih tepat untuk mengatakan alat moden daripada kaedah moden. Maksud saya, bahan-bahan itu masih lagi disediakan oleh literatur klasik. Maksud saya begini, sebab ada sesuatu yang kita panggil pelombongan teks atau pelombongan data. Untuk ini, data memang sudah tersedia. Kita ada buku-buku berjilid-jilid. Kita ada literatur rijal. Kita ada teks-teks hadis. Baru-baru ini, maksud saya, semasa saya buat PhD dulu, saya belum sempat sampai ke fasa itu. Dulu, para pensyarah kita akan merujuk kepada hadis melalui firis. Dan firis ini biasanya mula disediakan sejak abad ke-19. Maksudnya, bermula dari satu perkataan, mereka akan cari sumber-sumber di mana hadis itu disebut dan biasanya bukan semua sumber, kebanyakannya hanya berdasarkan ketibitisa. Sekarang, dengan bantuan program komputer, kita memang boleh dapatkan semua sumber yang memuatkan sesuatu hadis dalam masa setengah jam sahaja. Ada program yang kita panggil Mail, ada juga CEMI dan KDML Haramin. Pendekatan menyeluruh yang anda sebutkan tadi, ada juga program yang disediakan sendiri oleh Profesor Mehmet Hepel.
Sekarang ini, kita tidak ada masalah untuk mengakses hadis-hadis dan maklumat berkaitan perawi. Isunya ialah bagaimana menganalisis data ini dengan betul. Mungkin juga bagaimana mengarahkan data ini dengan soalan tertentu. Contohnya, seperti disebut tadi, boleh jadi dengan membentuk senarai perawi. Atau mungkin juga terdapat perkataan yang sering diulang dalam hadis Rasulullah. Mungkin terdapat corak dalam hadis, perkataan yang jarang digunakan, atau perkataan pelik. Semua ini adalah perkara yang boleh kita capai melalui kaedah digital. Saya boleh katakan, kajian dalam bidang ini sudah mula dijalankan perlahan-lahan. Salah satu kajian itu adalah kajian anda. Kalau kita ulas ini, apa pandangan anda tentang sumbangan kajian anda kepada ilmu hadis? Sekarang, kajian saya mempunyai dua cabang, orientalisme dan analisis teks isnad. Orientalisme, maksudnya itu satu isu yang berasingan. Mengenai perkara itu, saya cuba menjawab dakwaan para orientalis berkaitan literatur hadis. Saya juga cuba menunjukkan bahawa para orientalis datang daripada tradisi yang sama seperti kita, dan tradisi yang mereka anuti ini mempengaruhi cara mereka memahami hadis, serta mereka sebenarnya bergerak berdasarkan beberapa andaian awal. Inilah bahagian orientalisme dalam kajian saya. Kemudian, saya juga cuba menjawab para orientalis melalui analisis teks isnad. Apa yang saya cuba lakukan adalah begini. Para orientalis biasanya melihat hadis dengan rasa ragu-ragu, seperti yang telah kita sebutkan sebelum ini. Mereka cenderung menggambarkan proses periwayatan sebagai satu proses yang rekaan dan penuh dengan rekaan atau pemalsuan. Dengan melakukan analisis teks isnad, saya rasa saya telah menunjukkan bahawa sebenarnya tidak semudah itu untuk mereka-reka satu isnad dan terus mengaitkan satu teks kepadanya. Ada juga orang yang melakukan perkara ini dalam paradigma orientalis. Tetapi saya rasa saya telah memberikan jawapan dengan melakukan analisis teks isnad berdasarkan istilah dan konsep kita sendiri. Harap-harap begitulah. Memang begitulah, Cikgu. Terima kasih banyak atas komen bernilai anda, atas kajian anda dan juga atas sumbangan anda kepada ilmu ini. Terima kasih. Berima. Para penonton, hari ini kita membincang tentang ilmu hadis dan tahap kebolehpercayaannya. Jumpa lagi di episod seterusnya. Selamat tinggal.